Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan uh, surah apa? Al-Fatihah dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua, sihat Ada yang demam? Alhamdulillah sihat. Sihat semua. Okey. So, hari ni kita sambung kelas yang kelas malam. Kelas malam So, kita dah buat latihan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hari ni kita nak sambung latihan ke-7, 8, 9 dan kita ada tambah satu lagi ilmu baru So, next week kita dah belajar bersemuka, kita belajar kat kelas. Okay. So, saya teruskan. Okay. Siapa ada buku teks boleh buka buku teks muka surat, tengok contoh 7 Siapa ada buku teks buka muka surat mana 7? Muka surat 9. Muka surat 9 siapa ada buku teks. So cikgu guna slide. Cikgu teruskan. So untuk jawab soalan 7, kita tengok contoh 7 So kalau dapat soalan macam ni, soalan macam nombor 7 ni, jangan tinggalkan. Sebenarnya tak susah pun jika awak faham kehendak soalan. Okay. So kita tengok contoh dulu, nanti baru kita datang mood lah untuk buat soalan 7 tu. Okay. Luas dia wakilkan dengan L. Satu semi bulatan. Semi bulatan formula dia macam mana semi bulatan? Kalau satu bulatan pi r kuasa 2 kan. Okay. 4 satu bulatan luas dia pi r kuasa 2. Okay. Pi r kuasa 2. So sekarang ni kata L ialah luas satu semi bulatan berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameter dia D. Diberi luas semi bulatan ialah 3.08. Kalau masih ingat, luas ni macam yang kita belajar semalam, luas ni dia wakilkan dengan L. Okay. Luas ni dia wakilkan dengan L. Okay. Dia kata luasnya ialah 3.08. Okay. Dan dia kata diameternya ialah 2.8. So benda ni sama dengan yang awak dah belajar semalam So sekarang dia nak cari nilai D apabila L, cari nilai D yang baru bila L dia, luas dia ialah 19.25. Okay. So ini data yang mula-mula dia bagi. Apa tujuan dia bagi data ni? Tapi dia nak data baru. So tujuan dia supaya awak dapat cari nilai K. Nilai K tu ialah pemalar. Okay, pemalar. Jadi kat sini luas berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameter. Kuasa 2 diameter. Macam tu. Jadi bila lepas buat ayat hubungan ni, tukar dalam bentuk persamaan, masukkan nilai K, letak diameter kuasa 2. So luas ialah 3.08 KK. Diameter ni terus hantar bawah sini. Okay. So dia kata diameternya 2.8 kuasa 2. Okay. So dapatkan nilai K. Macam contoh ni dah kirakan kan. Jawab K ialah 11/28. Ni masukkan dalam persamaan 11/28 D kuasa 2. Lepas dapat
persamaan ubahan langsung ni, baru masukkan nilai L. L kita ialah 19.25 sama dengan 11/28 D kuasa 2. Tinggalkan D kat sini. 11/28 bila pindah sebelah dia pecahan Bila pindah sebelah dia akan terbalik. Darab 28 duduk atas, 11 duduk bawah. Okey, sama dengan D kuasa 2. Okay, sambung kat sini. So, D kuasa 2 akan dapat kat sini, dia dah kira kat sini. Dapat nilai. Okay, masa dekat sini dia kira dapat nilai ini. Okay, kemudian kuasa 2 tu pindah sebelah jadi punca kuasa 2. So, dapat nilai 7. Okay. So, kalau ada kalkulator, awak darab direct benda ni. Jadi, 19.25 darab 28. 19.25 darab 28 bahagi 11. Bahagi 11. Okay. Terus tekan direct calculator. Awak akan dapat 49. Okay. Benda ni semua tekan direct calculator. So, bila D kuasa 2 sama dengan 49, 2 ni pindahkan sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi, D ialah 7. So, kesimpulannya, kalau dapat soalan penyelesaian masalah ni, langkah pertama, tulis ayat ubahan. Bentuk hubungan yang ada bentuk macam berudu tu. Lepas tu kita masukkan sama dengan, masukkan nilai K pemalar, cari nilai pemalar, buat persamaan baru dan masukkan nilai. Step dia sama je dengan yang semalam. Betul tak? Okay. So kita tengok soalan nombor 7. Okay. Bilangan patah perkataan yang di type A oleh Saiful berubah secara langsung dengan T. Jadi ayat ubahan pertama kita boleh tulis A berubah secara langsung dengan T. Okay. Jika Saiful menaip 270 perkataan, jadi perkataan tu ialah A. Dia bagi yang pertama A ialah 270 dalam masa 6 minit. T-nya ialah 6 minit. Okay. Hitung masa yang digunakan. Dia nak cari masa yang baru jika dia menaip 6, 7, 5. Okay. Jadi kita ada data awal ini. Langkah pertama kita nak cari K. So, ayat ini kita tukarkan dalam bentuk persamaan. Masukkan huruf K, iaitu pemalar. So, masukkan nilai. Step dia sama je. Step dia sama je. Tapi kena fahamlah latihan sebelum ni. Okay. Jadi, masukkan nilai 270 sama dengan K. T tu cikgu terus hantar bawah. 6. Okay. So, K sama dengan berapa? Tekan kalkulator. Cikgu sampai ke sudah tak bawa kalkulator. Kalkulator kat meja. 270 bagi 6. Berapa? 45. 45. Jadi, lepas dapat K ni, buat persamaan baru. A sama dengan 45 T. Dan baru masukkan nilai A yang baru. Okay. So, A gantikan dengan 675. Okay. 45 T. 45 ni kita hantar ke bawah. 675 bahagi 45 sama dengan T. Jadi T kita ialah 675 bagi 45. 675 bagi 45 12 ke 15? 15. 15. Okay. 15. Okay. Ni jawapan belakang. 15. Okay. So step dia sama je. Cuma kalau awak tak belajar, awak
awak mesti tak tahu kenapa ada K ni. Kenapa ada K? Itu ilmu yang pertama kita belajar dalam ubahan ni, cari pemalar dulu bila data diberi. Okay. So benda ni sama untuk 8 dan 9 juga. Kita tengok. Ni dia bagi contoh 8 lah. Bagi contoh 8. Sama juga. Mesti buat ayat hubungan dulu yang ada gambar berudu. Lepas tu buat masukkan K, cari nilai K, buat persamaan baru, masukkan nilai, dapatlah jawapan. Step dia sama je. Okay. So kita tengok nombor 8 ni, dia kata objek jatuh dari ketinggian yang H. Jadi dia ada H kat sini, pun boleh ubah H. Okay. Buat ayat ubahan dulu. H berubah secara langsung dengan kuasa 2 masa. T kuasa 2. Okay. TS di planet Q. Okay. Diberi bahawa objek itu jatuh dari ketinggian 5. So, H yang pertama, tinggi dia ialah 5. Data yang pertama. Masa dia, T ialah masa. Masa dia ialah 2. Okay. So, sekarang dia kata, hitung masa. Dia nak cari T. Okay. Jika objek itu jatuh pada ketinggian 45 meter. 45 meter. Kena hati-hati Setiap kali buat soalan mesti tengok dia punya unit ni. Ketinggian meter. Kadang-kadang soalan tu dia jatuh kepada 5 markah. Soalan tu biasanya 2 markah, 3 markah. Tiba-tiba 5 markah. Kenapa 5 markah sedangkan soalannya nampak mudah? Pelajar tu lupa tukar unit Kadang-kadang sini meter, last kali kilometer So kena hati-hati. Macam sekarang soalan ini unitnya sama. Alhamdulillah senanglah. Jadi macam biasa benda yang sama je kita ulang. Sama dengan K T kuasa 2. Masukkan nilai 5. K T kuasa 2 tu turunkan 2 kuasa 2. Jadi, K sama dengan 5/4. Tak boleh nak buat apa-apa kan 5/4 biar je macam ni. Okay. Jadi, masukkan dalam persamaan. H sama dengan 5/4 T kuasa 2. Masukkan nilai dia. H kita sekarang 45. 5/4 T kuasa 2. Ini pindah sebelah dia akan terbalik. So 45 darab 4 duduk atas, 5 duduk bawah. Ingat pecahan bila pindah jambatan tu dia akan terbalik. Okey, sama dengan T kuasa 2. So T kuasa 2 sama dengan 5 kali 1, 5 kali 9, 9 kali 4, 36. So T sama dengan punca kuasa 2, 36. T sama dengan 6. Okey, sama jawapan belakang awak. Okey, so walaupun soalan ni 7, 8, 9 ni dalam bentuk ayat macam susah, sebenarnya awak kena baca betul-betul. So dia sebenarnya senang je. Jadi cikgu dah tunjuk 7, 8. Harap 9 ni boleh buat sendiri tak Cuba Diberi isi padu cat X liter berubah secara langsung dengan luas dinding. Langkah pertama, buat dia punya ayat ubahan. Langkah kedua, tukarkan dalam bentuk sama dengan. Then, masukkan nilai K. Masukkan nilai macam ni isi padu Masukkan nilai isi padu, masukkan luas yang pertama, data yang pertama. Okay. Kemudian, dah masukkan data, dapat nilai K. Buat persamaan baru. Lepas buat persamaan baru yang ada nilai K, masukkan nilai yang dia minta dan dapatlah jawapan. Step dia sama je Macam kat sini, cuma saya nak sentuh sikit. A ni, dia kata ungkapkan persamaan. Kalau dia kata ungkapkan hubungan. Kalau ungkapkan hubungan, ada simbol berudu tu. Dalam sebutan X dan D.
ungkapkan persamaan dalam sebutan X dan D. Jadi kalau dia kata ungkapkan hubungan dalam sebutan X dan D, X berubah secara langsung dengan D. Kalau dia kata ungkapkan persamaan, X sama dengan awak kena cari nilai K tu. K, D. Okay, ini pun sama Kalau dia minta hubungan X berubah secara langsung dengan D. Kalau minta persamaan, dia kena tulis dalam bentuk ni. Bila bentuk macam ni, kena cari dulu nilai K. Kan? Kena cari dulu nilai K. Baru X sama dengan 1/2, 1/12 D. Ni baru bentuk persamaan. Persamaan adalah setelah cari nilai K, baru dipanggil persamaan. Bentuk persamaan ni ada dia bagi jawapan belakang. Okay. So nombor 9 saya tak nak tunjuk detail. Saya nak awak buat. Ni Okay. So faham kan? Bila soalan tu minta langkah pertama buat ayat hubungan. Yang kedua, tukarkan dalam bentuk sama dengan, masukkan K sebagai pemalar. Cari nilai K, dah dapat nilai K, masukkan pada persamaan yang baru dan masukkan nilai yang diberi kemudian dan baru awak akan dapat jawapan. Step dia sama sahaja. Boleh Okey. Jika boleh, kita akan pergi ke ubahan yang seterusnya. Ubahan bercantum. Apa itu ubahan bercantum Okey. Ubahan bercantum ini dia mengandungi dua jenis ubahan langsung. Okey. Dua jenis ubahan langsung atau lebih. Macam ni dia kata menentukan hubungan antara tiga atau lebih pembuli ubah bagi suatu ubahan tercantum. So dalam buku teks juga ada tulis Y berubah secara langsung dengan XZ ialah cantuman dua hubungan. Y berubah secara langsung dengan X. Y berubah secara langsung dengan Z. So bila awak ada dua ayat hubungan ini, awak boleh cantumkan dia jadi XZ sebab Y-nya kat depan sama. Itu dipanggil ubahan tercantum. Ubahan tercantum ni masih mudah sebenarnya. Nanti songsang tu ada rumit sikit. So sama je kemahiran dia dengan ubahan langsung. Dia kata tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol berudu dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey. P berubah secara langsung dengan Q dan R. Q dan R. So ini jawapan dia. P berubah secara langsung Q dan R. Dan punca kuasa 2 R. Okey. Jadi ini dia kata tulis hubungan dan persamaan. Nampak Hubungan dan persamaan. Jadi ini bentuk hubungan, ini bentuk persamaan. Bentuk persamaan mesti ada sama dengan dan masukkan K. Masukkan K. Kenapa dia tak cari nilai K? Sebab soalan ni just minta tulis je. Kalau dia ada bagi nilai, awak kena cari dulu nilai K. Baru awak boleh tulis ayat terakhir persamaan ubahan langsung Macam soalan ni dia just minta tulis sahaja. So bila tulis persamaan, jangan lupa simbol sama dengan dan masukkan dengan K. Kalau ubahan menulis hubungan, tak perlu masuk nilai K. Just tulis je P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2 R. Dalam ayat ubahan tak ada K. Tak ada K. Dalam persamaan ubahan ada K. Dan simbolnya bertukar jadi sama dengan. Okey. Okey, saya rasa boleh ni. Okay, kita tengok seterusnya ubahan tercantum. Okey. Ini 1.1C. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol bagi setiap yang berikut. Okey.
S berubah secara langsung dengan T dan U. Senang sangat ni. S berubah secara langsung dengan T dan U. Okay. Dia minta tuliskan hubungan. So soalan ini tak minta persamaan Jadi just tulis ini sahaja. Okay. Dia tak minta persamaan pun. B. V berubah secara langsung dengan W kuasa 2 X. Senang je ni. Senang je. Okay. C. A berubah secara langsung. A berubah secara langsung dengan kuasa 3B. B kuasa 3 dan punca kuasa 2C. Punca kuasa 2C. Okay. Yang D, luas permukaan melengkung L, sebuah silinder L berubah secara langsung dengan jejari tapaknya, jejari dan tinggi JH. Senang je soalan nombor 1 ni. Dia minta tulis ayat hubungan je, dia tak minta persamaan. Okey, kita tengok nombor 2. Hitung pemalar K bagi setiap yang berikut. Step dia sama dengan ubahan langsung Sama je. Semua kenapa tercantum dia ada 2. Okey. So langkah pertama tulis dulu. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 R 1/3. Okey. So langkah pertama buat sama dengan K Q kuasa 3 R 1/3. Masukkan nilai. P dia 5.18. Okey. K tak tahu lagi. Q kuasa 3. 1.2 kuasa 3. Okey. Darab dengan R ni berapa? 216. 1/3. Okey. So ini sebenarnya punca kuasa punca kuasa 3. 216 punca kuasa 3. Jadi nak mudah. K 1.2 kuasa 3 berapa? Ini terus punca kuasa 3. Okey. Jadi nanti K 5.184 bahagi hasil darab 2 ni. Hasil darab 2 ni. Okey. Saya pakai handphone je ni. 1.2 kuasa 3. So saya terpaksa darab. Saya tak install kalkulator saintifik pula dalam handphone ni. So sini 1.728 darab punca kuasa 3 216 6 punca kuasa 3 kuasa 6 So ini awak darabkan, masukkan bawah sini. Jadi K 5.184 bahagi 1.728 darab 6 dapat 10.368. Okey, sambung sini. So K kita ialah 5.184 bahagi 10.368. So awak akan dapat 0.5. Okey, masukkan dalih pada persamaan. P sama dengan 0.5 K pula. K tak perlu sebab kita dah buat 0.5. K tak perlu. K kita dah gantikan dengan 0.5. Okey. So Q kuasa 3 R kuasa 1/3. Okey. So dia kata hitung pemalar K. Jadi kalau dia nak pemalar K je, dia tak nak tulis dalam bentuk persamaan, sampai sini je. Saya buat bentuk persamaan pula. Soalan nak cari nilai K pemalar. So sampai sini sahaja jalan kerja dia. Itu 2A. Boleh Mudah kan?
Sama je dengan ubah langsung tu. Okay. Ni pun sama. Cari nilai pemalar iaitu K. So langkah pertama, P berubah secara langsung dengan Q, R dan kuasa 2S. S tu kuasa 2. Macam tu. Okay. Jadi dia nak pemalar P sama dengan K, Q, R, S kuasa 2. Masukkan nilai. P 1/3. K tak tahu. Q kita 1/5. S kita Q okay, S kita 3/2. Okay, S kita 1/3 kuasa 3. So benda ni semua ni dia darab darab. Ini darab, ini darab. Kita buka lah. Kita buka bracket lah. Ini dia punya, dia ada kuasa 2 Ini ada kuasa 2. Yang ini awak darabkan. Okay, 1/3 S ada kuasa 2. Okay. So 1/3 sama dengan K. Settlekan ini. Okay, yang ini kalau cikgu terus buatlah ni. 1/3 kuasa 2 sama dengan 1/3 kuasa 2. Cikgu tunjukkan kat sini Kalau ikut cikgu congak je. 1 kuasa 2 ialah 1 darab 1 dapat 1. So 3 kuasa 2, 3 darab 3, 9. Jadi 1/3 kuasa 2 sama dengan 1/9. Cikgu letak kat sini. Okay. So kita crosskan 3, 3. Atas ada lagi tak? Atas dah tak ada. Tinggal bawah je. Bila tinggal bawah, darab direct. So atas 1, 5 kali 2, 10. 10 kali 3, 30. Okay. So pindah sebelah. Bila pindah sebelah, dia terbalik. 30 duduk atas, 1 duduk bawah. Sama dengan K. So K sama dengan 3 darab 1, 3 darab 10. 1 darab 10, 10. 1 darab 1, 1. Cikgu tak tulis pun 1, 10/1 sebab 10/1 sama dengan 10. Jadi ini nilai K. Tak susah. Masih sama konsep dengan ubahan langsung. Betul tak? Okay. Betul. Sama je. Kalau awak ikut kelas cikgu tu ataupun ikut video tu, insya-Allah boleh. Okey. Contoh 10 ni sama je juga dengan ubahan langsung sebelum ni. Jadi siapa yang faham ubahan langsung, dia automatically dia boleh buat ubahan tercantum. Ubahan songsang nanti lain sikit. Okey. So saya rasa macam boleh kot buat ni. Macam ni diberi Y. Okey, dia bagi Y 6, X 0.64, Z 5. So buat ayat ini dulu. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 X, Z. Masukkan K pada persamaan. K, Y kita ialah 6. K tak tahu. X kita ialah 0.64. Okay. So Z kita ialah 5. Okay. Jadi 6 bahagi. Ini tinggal K. Punca kuasa 2 0.64. 0.8 kan? 0.8. Okay. 0.8. Okay. So 0.8 tu awak darabkan dengan 5. Okay. So awak dah kan 8 kali 5 40. Okay. So 6/4 kan? Betul? Betul. Okay, so 3/2. Jadi dia kata ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z jika Y berubah secara langsung. So kena buat persamaan dia. Y sama dengan 3/2
punca kuasa salin balik ini. Ni. Salin balik ini. K je ganti dengan 3/2. Okay. Punca kuasa 2X Z. Okay. Mudah je sebenarnya. Okay. So seterusnya ini pun sama jugalah. Sama juga. Langkah pertama buat ayat matematik. Buat ayat ubahannya. Hubungan. Ada simbol berudu tu. Buat sama dengan. Masukkan K. Cari nilai K. Dan buat persamaan yang baru. Okay. Sama je lah. 3B saya tak nak tunjuk lah. So itu sahaja hari ini. Masih sama. Okay. Masih sama. So cikgu nak awak buat latihan yang hari tu semalam kita tinggal 789 kan. Okay, saya nak awak sambung 789 tambah 1.1C 1.1C nombor 1, nombor 2, nombor 3. Boleh tak? Senang je kan? Yang hari ni punya senang. Okay? Kalau nak sambung lagi, sebenarnya 1, 2, 3 ni sama. 4, 5, 6 tu penyelesaian masalah dia sama dengan 7, 8, 9. Tinggal lagi dia punya pembuli ubah yang belakang tu ditambah lagi 1, tambah lagi 2. Itu je beza dia. Pembuli ubah pula. Ubahan langsung dengan ubahan bercantum. Jadi konsep dia sama je. So cukuplah sampai sini. Saya nak awak buat latihan yang saya bagi tadi. Kenapa kena buat? Sebab nanti bila periksa jumpa soalan tu kita nak tengok balik. Betul tak soalan ni? Awak pernah buat? Saya ada nanti saya akan bagi latihan. Saya dah buat malam tadi tapi saya lupa nak masukkan dekat grup. Saya ambil soalan percubaan SPM. Saya kumpulkan ada 1 kertas 2, yang lain semua dekat kertas 1. Kertas 1 dia soalan dia bentuk yang depan ni. Ubahan langsung, ubahan bercantum. Ada ubahan songsang sikit. Okay. Itu nanti kita jadikan latihan pengukuhan lah. Cuma kat sini saya harap konsep awak untuk ubahan tu dah faham. Bila dia bagi nilai, tulis dulu dalam bentuk hubungan, then tulis dalam bentuk persamaan, masukkan nilai K, cari nilai K, buat persamaan baru. So nanti bila ubahan songsang dia akan direct terus je. Dia dah tak tunjuk step-step yang ini. Jadi bila dapat ayat dia kata lampu berubah secara langsung dengan jalan. Okay. Diberi bilangan lampu berapa, diberi panjang jauhnya jalan berapa. Okay. Cari nilai jalan. So dekat soalan dia tak akan tanya pasal K langsung. Dia tak akan tanya pasal K langsung dan tak akan bagi K langsung. Jadi bila awak tak dengar je berubah secara langsung, berubah bercantum, ubahan bercantum. Terus ingat langkah yang pertama buat sama dengan cari nilai K. Macam baru ni soalan periksa percubaan dah lama tinggal bab ni bab 1. So bila cari-cari tak dapat budak-budak cari tak dapat. Lepas tu saya kata cuba baca balik. Ini persamaan serentak ke, persamaan cari nilai ke, ubahan. Lepas tu bila cikgu ada ayat ubahan. So kalau ubahan apa perlu buat? Cari K dulu. Bila dapat K, buat persamaan, baru dapat. Jadi dia punya key dia ayat ubahan tu. Bila jumpa perkataan ubahan, terus cari nilai K pemalar dia. So itu sahaja untuk hari ni. Ada nak tanya apa-apa? So saya nak awak buat latihan yang saya suruh tadi. Nanti saya akan tulis kat grup. Tulis dalam buku tulis buku tulis. Tak perlu screenshot lah. Hari Isnin saya datang kelas, saya minta. Saya minta buku tulis nanti masa tu. Screenshot ni ada yang tak hantar
So hari ni saya nak ambil kehadiran dulu. Adam, Aidin, Haikal. Cikgu ada yang kehadiran on the spot tu, tapi kadang-kadang malas nak buka komputer. Hashimi, Imran, Toha, Farhana, Hazira. Hazira kat Wisma Anak Yatim Dia kat rumah. Okey. So itu saja. Ada pertanyaan apa-apa tak? Tak ada. Boleh Senang je kan ubahan ni sebenarnya. InsyaAllah boleh. Okey. Itu sajalah daripada cikgu. Kalau konsep ni dah faham, cepat nanti kita akan belajar ubahan songsang dan kita boleh habiskan bab ni dengan mudah lah. Itu saja. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ego. Sama. Jaga diri, Ego. InsyaAllah. Sama.